Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatana min lisanana yafqahu qawlana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita lagi dalam satu jamaah majlis ilmu. Bulan ni bulan 2. Kita dah masuk tahun baru dan bulan yang kedua. InsyaAllah surah malam ni pun surah baru. Surah Taha. InsyaAllah kita akan, selepas ni kita akan berada di dalam pelancongan bersama-sama dengan surah Taha. Kita akan ambil sikit-sikit insyaAllah. Dan kita baca malam ni ayat surah Taha ni dia pendek-pendek. Kan nanti saya akan cerita pasal apa yang surah Taha ni nak bawa insyaAllah. Kita baca lebih kurang 5 ayat. Lepas tu kita, jadi ada berapa ayat ni Ustaz? Bolehlah 5 ayat insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Sadaqallahul azim. Surah ni selalu orang sini baca pun. Lancar elok malam ni alhamdulillah. Taha. Dia di dalam Al-Quran ni ada banyak-banyak perkataan yang seperti ini. Jadi saya minta kan kena betul-betul sebut apabila pembukaan surah. Jadi bila kita bersebut Taha, sebab apa saya panjang Taha? Kena tahu tak? Nanti jadi dia kata taklid buta ni jadi masalah. Taha sebab bila kita tulis perkataan ataupun huruf ta itu sebenarnya dia ada alif. Tak? Kalau alif tu alif lam ya fa. Tak? Perkataan alif tu, huruf alif tu hejaan dia alif lam ya fa. Tapi kalau perkataan huruf ta itu perkataan dia hejaan dia ta alif. Ha begitu juga ha alif. Kan? Jadi bila kita sebut Taha 2 harakat. Ada setengah orang sebut Toh.
baca apa tak tahu, saya dia baca mana. Dia tak belajar ke apakah kan. Ataupun ada yang sebut tahu, oh dia ingat dhamir tu kembali kepada Allah. Ada satu lagi sebutan yang saya dengar salah, pernah saya dengar dan 2-3 kali saya dengar salah. Perkataan dalam surah Qaf, macam mana ejaan Qaf? Qaf, alif, fa. Jadi bila kita nak sebut permulaan dia, kita sebut Qaf. Nampak? Jangan kita sebut macam orang kampung, Qauf. Nah, Qauf itu salah. Nah, baik. Allah mula dengan perkataan Taha. Surah ini sebenarnya surah diturunkan masih ada di dalam surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini bermaksud surah yang turun sebelum hijrah, pada permulaan turunnya wahyu. Dan kerana surah Taha ini juga memberikan salah satu daripada impak yang besar, bahawa dengan surah Taha ini Umar bin Khattab masuk Islam. Kita tahu semua sejarah surah Taha kan, Umar bin Khattab masuk Islam. Dan surah Taha ini ada 135 ayat. Jadi kena sabar banyak 110 4 tahun 135 ayat mau 6 tahun kono. InsyaAllah. Tapi dia ayat pendek-pendek, dan jangan bimbang. Dan disebut di dalam dalam kitab ini asbab bernuzul, kan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Taha ini. Dia ada beberapa sebab dalam ayat yang kita baca tadi. Disebut di dalam hadis, satu hari qala maqatil, ini daripada membawa riwayat. Qala Abu Jahal, satu hari Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, semua pembesar Mekah waktu tu, An-Nadhar bin Haris, Al-Mut'im bin Adi. Di dalam kitab sejarah, nama 4 orang ini memang selalu disebut sebagai penentang agama Allah yang sampai matinya kufur. Jadi mereka ini pernah selalu berkata mengejek-ngejek Rasulullah SAW. Apa katanya? Innaka latashqa haitsu tarakta dini abaika. Dia kata, ya Rasulullah. Dia tak panggil Rasulullah, dia panggil hai Muhammad saja. Dan hang pasti akan rasa menyesal, tak? Ataupun akan merasa susah. Tashqa, syaqa, memerlukan bantuan orang lain, kan? Apabila engkau meninggalkan agama nenek moyangmu. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW jawab balik. Dia kata apa? Bal, tidak. Bahkan langsung tidak akan susah. Bu'ithtu rahmatan lil alamin. Aku ni diutuskan rahmat bagi sekalian alam. Itu yang Rasulullah SAW. Qalu bal. Mereka pun kata, tak. Kami nampak anta tashqa. Kami nampak hang duduk susah. Tak. Berkaitan dengan perkara susah ini juga, ibu-ibu, ayah-ayah kena ingat, apabila kita berada di dalam keadaan Islam, kan, dalam surah Al-Ankabut disebutkan kamu semua ini akan diuji. Tak? Kamu tidak diciptakan sebagai seorang manusia yang tidak diuji. Tidak, mesti diuji. Tak? Itu yang nak menentukan bahawa kita itu manusia yang beriman ataupun tidak. Maka kita diuji. Jadi sesiapa yang berada dalam keadaan Islam, Islam, yang memilih untuk menganut agama Islam, yang berada dalam agama Islam, yang mesti masuk dukhulu fi silmi kafah, masuk dalam keadaan Islam yang sepenuhnya, maka dia akan berada dalam keadaan susah. Saya minta maaf sebut susah. Kita tak akan kaya di dunia. Siapa yang kaya di dunia? Tak. Semua orang Islam pun tak kaya di dunia. Sebab itu adalah janji Allah bahawa kita tidak akan kaya di dunia. Sebab apa? Sebab Allah dah sediakan satu tempat di akhirat yang kita sebut sebagai jannah. Tak. Itu untuk orang Islam. Jadi sebab tu Rasulullah kata, tak. Orang nampak aku susah, orang nampak kita susah, tidak. Dan saya sebut hari itu, orang nampak kita ni apa?
pemalah. Kan? Orang nampak, biar pilah orang nampak. Tapi apa yang kita buat, kita tahu bahawa kita mengagung-agungkan qiyam, mengagung-agungkan iqamatiddin, untuk menaikkan agama Islam sebagai agama yang tertinggi di atas muka bumi. Itu hak kita. Jadi sebab itulah apabila dia sebut begitu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tak, hampa nampak aku susah, tetapi sebenarnya bu'ithtu rahmatan lil alamin. Aku ni diutuskan sebagai satu rahmat kepada sekalian alam. Dan rahmat yang hari ni ada lagi tak? Ada yang kita duk baca hari ni, Al-Quran dan Al-Hadis. Baik. Qalu bal anta tashqa. Kata depa lagi tak, memang kami nampak hang tu sedih, susah. Fa anzalallahu al-ayati raddan alaihi. Maka Allah turunkan ayat Taha untuk nak menjawab bagi orang-orang, 4 orang yang selalu mengata kepada Rasulullah SAW, ta'rifan li Muhammadin, sebagai satu penghormatan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dimulai surah ini dengan Taha. Taha tu apa dia maksud? Taha itu sebenarnya adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ni ada 10 nama. Yang pertamanya yang kita selalu sebut Muhammad. Yang kedua yang kita tak selalu sebut, tapi sebut juga Ahmad. Yang ketiga langsung tak tahu, Al-Mahi. Al-Mahi, iaitu dia adalah penghapus segala kekufuran. Al-Mahi, memadamkan. Al-Hasyr, menghimpunkan sekalian manusia. Maknanya nanti di akhirat nanti Rasulullah SAW akan menjadi ketua kita di padang mahsyar. Bagi sesiapa yang mengikut sunnah Rasul SAW, Al-Quran dan sunnah, mengikut tertib yang Rasulullah SAW ajak, maka kita berada bersama-sama dipimpin oleh Rasulullah SAW. Sebab tu nama dia Al-Mahshi, Al-Hashir, dan Al-Aqib, iaitu Nabi yang terakhir. Itu nama dia yang keempat. Yang kelima, Al-Muqafi, orang yang diikuti jejaknya. Al-Muqafi. Dan hari ini kita mengikut jejak-jejak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiyut Taubah, Nabi yang mengajar tentang taubat. Ini semua ada di dalam hadis, dalam Al-Quran disebut nama-nama Rasulullah SAW. Nabiyur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Dan Al-Mutawakkil, itu adalah nama 9 nama, termasuk dengan Taha. Ada satu lagi nama Rasulullah SAW, Yasin, 11 nama. Tak, 11 nama Rasulullah SAW. Jadi ayat ini bukan sahaja diturunkan untuk menangkis semua perkataan-perkataan orang kufur, tetapi dia memberi satu penghormatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah diturunkan ayat ini. Jadi Allah sebut Taha. Kita tengok apa kelebihan ayat ini. Ada tak ditulis di sini? Nanti tak tulis di awal-awal ini. Nanti dia akan tulis, dia akan ada disebut di belakang, insya-Allah. Baik. Ma anzalna. Allah letak perkataan yang pertama sekali, ma, iaitu apa dia? Manafi. Tidaklah aku turunkan. Anzalna alaik, tidaklah aku turunkan, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Quran ini litashqa, untuk menyusahkan kamu. Masya Allah. Hari ini kita berada di dalam keadaan memegang tanggungjawab kaf di dalam ayat ni. Tidak. Siapa yang membaca Al-Quran ini memegang tanggungjawab kaf, alaika. Kaf tu alaika. Kaf tu siapa? Rasulullah SAW. Hari ini Rasulullah SAW ada ke tak ada? Tak ada. Maka siapa yang baca Al-Quran hari ini? Semua umat Islam yang membaca Al-Quran, yang memilih untuk menjadi seorang Islam, yang membawa Islam sebagai Al-Quran dan Sunnah sebagai satu guideline dalam kehidupan, maka dia memegang tanggungjawab kaf dalam alaika. Apa dia? Iaitu berdakwah untuk Al-Quran kepada semua manusia, bahawa Al-Quran ini diturunkan untuk kita semua. Nampak? Bukan untuk menyusahkan.
Hari ini kita rasa Quran tu susah tak? Tak. Siapa rasa Quran tu susah? Susah Ustaz. Baca sampai tak boleh nak boleh. Tak. Betul tak? Siapa rasa Quran tu susah, maka dia kena belajar sungguh-sungguh. Sebab Allah sebut dah, Al-Quran itu bukan turun untuk menyusahkan, bukan untuk menyusahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan juga untuk menyusahkan kita sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis tu apa yang susah sangat ni? Tak. Yang kita susah sangat ni pasal apa? Hak nu tak boleh, hak ni tak boleh, hak tu tak boleh. Tak. Hak ni haram, hak tu haram, hak ni tak boleh, haram. Tak. Maknanya kita berada di dalam keadaan melawan Al-Quran itu secara tidak langsung. Betul tak? Sebab Allah dah habaqkan Al-Quran itu bukan untuk menyusahkan, malahan Al-Quran untuk menyenangkan. Allah letak bahawa contoh babi itu haram. Betul tak? Senang ke susah nak ikut? Tak. Senang tak? Kalau Allah tak bagi tahu kata babi itu haram, tiba-tiba kita makan penyakit macam mana? Tak. Dan dalam tahun 90-an memang dikenal pasti bahawa walaupun daging babi itu mempunyai kehebatan ataupun kebaikan dalam membuat produksi-produksi tertentu, kerana dia disebut sebagai bahan pengawet yang baik, tapi dalam dia itu ada satu jenis cacing yang tak boleh mati dengan apa sahaja, ubat ataupun kepanasan ataupun kesejukan tinggi. Tak boleh. Dan cacing itulah yang akan menyebabkan kita menjadi penyakit. Jadi sebab tu Allah haramkan babi. 1445 tahun dulu Allah haramkan babi. Dan alhamdulillah hari ini kita hidup cergas. Betul tak? Tak tahulah kalau kita Allah tak turunkan pengharaman babi, ingat kita pun tak ada lah apa. Kan? Orang Melayu ni tinggal perkeratnya. Masjid pun tak usah ni. Pasal apa sikitnya. Kan? Pasal tak ada. Jadi sebab tu Allah sebut Al-Quran bukan untuk menyusahkan dari segi muamalat, dari segi jenayat, dari segi hukum-hukum. Adakah menyusahkan? Tidak. Tak. Tapi banyak orang percaya bahawa Al-Quran itu menyusahkan. Ada main hukum, bila kena potong telinga, kan, cari telinga, tiba-tiba potong balik ke orang, tak berperi kemanusiaan. Betul tak? Kau tu terpotong telinga, perap tu, habis sebelah telinga, tinggal sebelah lagi telinga, kan. Lepas tu kita ni hukum Al-Quran kata potong balik sebelah, biar kawan tu pun tinggal sebelah lagi. Tak. Al-udhunu bil-udhuni wal-anfu bil-anfu wal-juruhu qisas, kata Al-Quran. Tak. Setiap kecederaan itu mesti dibalas dengan kecederaan. Tak. Kita kata, tak boleh ni. Baik. Orang yang saja mencederakan orang, kan, hari ini dihukum apa? Kalau didapati bersalah, penjara berapa bulan? Kira lah kata paling kurang penjara 3 bulan. 3 bulan paling kurang penjara. Kan? Mana teruk daripada kena potong telinga. Dia duduk dalam penjara tu. Dalam penjara bukan boleh pakai kain tu ni. Ada seorang daripada mesej dari penjara cerita, kan, depa ni hidup di penjara ni pakai benda kecil je, kan, pakai hak baju hak disediakan oleh jabatan penjara je, tak cukup kain, selai tu je, selai je. Jadi bila depa basuh, andai kata depa basuh lah, katalah kena kotak orang, kan, nak solat tak boleh lah, kan, jadi depa basuh. Waktu depa basuh kain tu depa pakai apa? Dia ada satu towel kecil, dan towel pun lebih kurang sebesar, dikatakan sebesar kertas A4 tu towel. Lap lagu mana nak tanya lepas mandi. Dia jadi isu dia dalam penjara. Ada ni mesej daripada penjara. Dia kata kalaulah tiba-tiba sabun terjatuh tengah mandi, kita nak ambil lagu mana?
Kita nak ambil lagu mana? Mandi ramai-ramai. Tawel kecil. Kain basah tak ada. Pakai tak ambil tawel tu. Bayangkan kalau kita tunduk ambil tawel, jadi lagu mana? Yang ni yang hampa kata tak susah. Tak. Padahal bila Al-Quran kata potong tu, dia boleh tak buat kerja dia? Boleh. 3 bulan tu dia tak menghabiskan masa secara sewenang-wenang je. Dia tak membazirkan masa. Dia masih buat kerja. Tak. Tapi kalau duduk dalam penjara, dia keluar daripada penjara 3 bulan selepas itu, dia rasa apa? Dia rasa apa dalam diri dia? Dendam. Takkan potong telinga pun 3 bulan. Dia kata, ni tak puas hati. Kan? Dendam. Tapi bila dia kena potong balik, dia rasa insaf. Tak? Oh, aku dulu ada 2 telinga. Lah tinggal 1 dah. Kalau aku buat lagi dengan 1 lagi, pergi. Tapi bila kita masuk keluar penjara, kita tetap macam tu. Kita rasa apa? Buat lagu mana pun takat duduk dalam penjara, tak ada masalah. Kan? Lama orang bila dah masuk penjara, keluar. Kan? Kadang-kadang ada yang teringin nak masuk penjara balik. Pasal dia ada makan, ada minum, selesa duduk, senang, tergedang. Biar pi nak jadi kat dia apa pun. Itu ada setengah-setengah. Kan? Ada orang tak mau dah. Tak. Tapi nak abang kata bila keluar, hukum yang kita pakai hari ni sebenarnya tak relevan langsung. Sebab Al-Quran sebut, Al-Quran letak dah hukum. Dan Allah sebut hari ni, dia bukan litashqa, untuk menyusahkan kita. Dan kalau siapa-siapa rasa Al-Quran ini dengan apa yang ada secara isi kandungannya menyusahkan kita, maka sebenarnya dia lah lari dengan tujuan hidup dia untuk mempercayai kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak. Itu Allah sebut. Dan Allah bersumpah dengan nama Taha. Itu bukan saja-saja panggilan kepada Muhammad SAW, tapi sumpah Allah kepada Rasul SAW. Dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Taha, sesungguhnya aku bersumpah bahawa Al-Quran ini turun kepada kamu bukan untuk menyusahkan. Tak. Contoh satu lagi daripada golongan orang yang tidak beriman kepada Allah. Susah ke tak, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, fikir sendiri. Kan? Apabila kita menyembah, na'udzubillah min zalik, orang menyembah berhala, kan, dengan orang menyembah Allah SWT, mana susah, saya nak tanya? Dia kata susah menyembah Allah. Pasal apa? Solat 5 waktu tak boleh tinggal, puasa, zakat, haji. Betul tak? Kita susah. Okey. Adakah penyembahan berhala tak susah? Kita review balik. Kalau kita pergi tengok dekat tokong, siapa yang duk cuci berhala? Siapa yang duk cuci berhala? Orang dalam tu lah. Cuci. Hak kepala tak ada rambut tu. Cuci biar malik. Tak. Maknanya Tuhan tu menyusahkan orang. Betul tak? Betul tak? Tuhan yang dia disembah tu menyusahkan orang. Kan? Cuci ketiak-ketiak ni. Dia kerah gitu ya. Kan? Betul tak saya kata? Tu hak tinggi duduk tu, kena sewa kren. Bukan senang nak sewa kren, berapa ribu. Habis duit banyak tak? Kren naik cuci. Oh, kan? Telefon kat bawah. Nampak Malik. Okey, cantik. Cuci. Memerlukan kos. Bukan hari ni saja, daripada dulu lagi. Tiba-tiba lah katakan datangnya cuaca yang tak elok, kena kilat perang-perang sepih sebelah kepala Tuhan. Naik pula tambah. Tak? Tambah ni. Bagi tambah turun-turun, Allah sengit. Naik pula katak pi. Susah tak Tuhan apa? Susah. Adakah Allah begitu? Itu contoh di dalam bab tauhid kita hari ni. Tak. Sebab tu hari ni start daripada tahun lepas lagi. Segala dakwah ini adalah untuk semua, bukan untuk orang Islam saja.
adalah untuk semua yang disebut sebagai ayuhan nas. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah. Tak. Sebab apa yang kalau saya tak sebut begitu sekarang, saya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila saya ceramah, saya tak pernah sebut pun kepada orang yang bukan Islam supaya masuk ke dalam Islam. Itu tanggungjawab saya yang akan disebut di depan Allah. Bila Allah tanya pasal siapa tak sebut, saya nak jawab apa? Hari ini saya sebut. Kembalilah kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ajaran itulah sesungguh-sungguh ajaran. Tak. Dan tidak menyusahkan. Sungguh. Kalau kita tengok sirah Nabi SAW dalam keadaan seorang sahabat Nabi yang sebelum menjadi sahabat, dia menjadi seorang penentang kuat kepada Rasulullah SAW. Tapi isteri dan anak-anak dia masuk Islam dulu, dia tak tahu. Satu hari, saya dah cerita dah dulu kan, anak-anak dia ni ambil berhala yang dia duduk sembah setiap pagi tu kan, malam tu dia ambil buang dalam tempat kumbahan di Mekah. Tak. Lepas tu dia bangkit pagi, dia kata, hai, Tuhan dia hilang. Tak. Tuhan dia hilang. Statement Tuhan hilang itu sebenarnya pun dah menyusahkan dah. Betul tak? Betul, kalau kita lah hilang, susah tak? Kalau boleh janganlah duduk hilang kan, susah dah. Cari duduk dalam kumbahan taib, ambil mai basuh cuci buh minyak wangi kan. Lepas tu hilang pula. Kali ketiga dia kata, bukan dia ni. Kalau dia ni Tuhan, maka dia mesti tahu jaga diri dia sendiri. Betul tak? Itu secara logik. Satu lagi, dalam keadaan yang menyusahkan kan, kita jalan-jalan, kita tengok tokai tu duduk tengah katak kayu, tak pun batu, tak buat apa tokai ni, buat Tuhan. Pelik ke tak pelik? Tak. Dia tokai jadi sebentuk. Ni kita, ada yang kecil, ada yang besar, you nak berapa? You nak yang mana? Kalau hak kecil RM12. Tuhan kena beli. Nah, betul tak saya kata? Ni kalau besar sikit mai sikit RM52. RM52. Ni lagi besar, lagi besar, dia kena quotation. Dah. Masalah. Jadi sebab itulah Al-Quran itu bukan untuk menyusahkan. Hanya untuk sebahagian daripada kita, untuk panduan sampai akhir zaman. Dan Allah sebut illa, bukan menyusahkan, tetapi ialah hanya tazkiratan liman yakhsha. Tazkirah, hari ini kita bagi tazkirah, iaitu apa dia? Peringatan. Dalam surah Taha ini dia akan disajikan dengan suatu tauhid yang cukup tegas. Jadi tun suara saya kan dalam surah Taha akan lagi tegas. Bukan seperti mana surah Al-Kahfi, dia saat tegas, saat biasa cerita, saat tegas, saat biasa. Tun surah Taha akan jadi tegas, lebih tegas, selalu tegas, sentiasa tegas, sebab dia membincangkan tentang tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Quran itu bukan menyusahkan, tapi dia tazkiratan, salah satu daripada peringatan untuk semua manusia. Liman yakhsha. Peringatan itu berkesan kepada sesiapa yang ada ketakutan dalam hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Itu peringatan. Contoh yang selalu saya bagi masyarakat kita ni dengan hantu takut sungguh. Tak. Kalau lah orang bagi peringatan, nak jalan kat tu pokok Tuhan kena hati-hati. Tidak. Liman yakhsha, bagi sesiapa yang menakut baik. Nah, tidak. Kita tahu dah dia tu kalau sebut hantu pakai tak bergerak. Nah, kita habaq bawah pokok tu, kalau hang lalu ya hati-hati, kod dia terjun duduk atas basikal belakang, tak pun duduk atas motor. Kan? Malam-malam dia bawa motor siang pun. Siang ni nak abang kata penakut ni, siang laju wow.
Pas siang, orang habaq malam. Nampak? Nak habaq kata, bila peringatan itu diberi kepada orang yang betul-betul takut, maka dia akan menggunakan peringatan itu sebaik-baik mungkin. Betul tak? Tak, dia pergi kot tu, dia kona kot lain. Tak? Ada orang takut kubur, tak tahu ada kat sini. Saya pernah jumpa orang yang takut kubur. Tak? Arwah dah lah, insya-Allah. Nak buat macam mana, memang dia takut kubur. Ni kubur tu kampung dia, nak lalu kena lalu kat tu, paling dekat. Kalau dia main daripada jalan besar nak pergi kampung tu lebih kurang 15 minit, tapi lalu kubur kan. Dia tak lalu kat jalan tu, dia ambil jalan yang 45 minit nak mengelak daripada lalu kat kubur tu. Maka peringatan bagi orang yang takut adalah memang untuk khusus untuk orang yang takut. Hari ini kalau kita tengok Al-Quran itu, siapa yang takut? Allah itu siapa yang takut? Tak. Jadi kalau tidak ada ketakutan bagi kita, maka Al-Quran itu sebenarnya hanya sia-sia Allah turun. Sebab tu Allah sebut, yang saya sebut tadi, tanggungjawab kita sebagai kaf dalam alaika itu untuk mula melatih diri supaya takut kepada Allah sebenar-benar ketakutan. Dalam keadaan untuk kita faham nak takut macam mana, takutlah bahawa setiap saat, detik dan ketika Allah sentiasa memegang nyawa kita, tak pernah lepas. Tak. Hari ini kita melakukan sesuatu berada dalam kuasa Allah. Allah tarik sikit, lumpuh. Allah tarik sikit, padam. Tak. Allah tarik sikit, tak boleh bercakap. Allah tarik sikit, tak boleh dengar. Jadi semua berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita kena hati-hati supaya kita tidak melakukan sesuatu yang bermaksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini berapa banyak orang yang takut? Berapa banyak ada orang yang takut? Biasa Ustaz, saya takat-takat buat maksiat 2-3 kali tak ada apa pun. Tak. Sebab itu bukan zaman hari ini, bukan zaman Allah nak buat macam mana zaman-zaman terdahulu. Allah cuma bagi peringatan supaya kita belajar sendiri untuk takut, melatih diri untuk takut, mendidik diri untuk memahami apa konsep seorang hamba dan apa konsep Allah Ta'ala. Kena ada diri sendiri, kena didik. Dengan didikan itulah yang Allah sediakan jannah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tidak. Allah tak didik macam kita. Tak. Sebab tu dalam kitab-kitab yang terdahulu turun tidak ada disebut dengan perkataan Rabb. Tapi dalam Al-Quran disebut dengan perkataan Rabb. Pasal Allah didik kita supaya kita ini sikit-sikit takut kepada Allah. Daripada umur balik 15 tahun sampai mati, kita takut kepada Allah SWT dengan apa kebolehan yang Allah boleh buat kepada kita. Tak? Liman yakhsha. Jadi kena didik. Adakah kita akan kenal sesuatu kalau kita buat jahat? Tidak. Itu adalah permohonan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tidak diazab umat ini. Bagilah mereka peluang ya Allah sampai akhir 2 kiamat yang saya selalu sebut. Satu, kiamat yang pertama adalah nyawa di hujung hakum. Yang kedua, kiamat yang sebenar-benar apabila matahari naik ke sebelah barat, maka tertutup di situ pintu taubat. Siapa minta? Rasul sallallahu alaihi wasallam minta khas untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas ni tak ada dah azab. Tidak ada lah seperti mana kaum Lut, kaum Ma'ad, kaum Samud, tak ada. Jadi kita kena bina sendiri ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bina macam mana? Nak kena baca Al-Quran, memahami ayat-ayat dia supaya kita faham bahawa kalau kita begini, buat begini, lakukan begini, maka kita akan bertanggungjawab terhadap begini, begini, begini dan sebagainya. Itulah membina ketakutan dalam diri kita sendiri. Liman yakhsha. Kita berhentilah kat situ insya-Allah. Kan? Kalau kita sambung lagi,
padam habis semua. Sebab kita takut ni Ustaz ni sampai tertidur terus. Kan, insya-Allah kita sambung bulan depan dalam ayat yang ke-4 insya-Allah. Pasal saya pinjam pen Ustaz, lupa bawa mana pergi tu pensel saya. Jazakallah. Baik. Jazakallah Tuhan. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'daha tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله ارفع عنا يا الله اكشف عنا يا الله من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا يا الله أن الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.